Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin bersama jemaahnya mempunyai misi dan matlamat yang sama di dalam membantu mereka yang memerlukan. Bersatu kita berbakti, prinsip yang dipegang oleh semua warga Yayasan Al-Ijabah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ungkapan ini seringkali meniti di corong telinga kita. Berbekalkan semangat kebajikan dan keprihatinan terhadap kemaslahatan umat sejagat, peranan kumpulan-kumpulan NGO Islam ini terus berdiri di atas landasannya. Niat suci ini terakam apabila melihat umat Islam bersama-sama gemilang memacu kehidupan ke arah yang lebih sempurna. Salah satu badan bukan kerajaan Islam yang bergerak aktif di Malaysia ialah Yayasan Al-Ijabah. Yayasan yang ditubuhkan pada tahun 2005 ini merupakan hasil kerjasama beberapa individu. Yayasan Ijabah diasaskan oleh beberapa orang. Jadi yang peringkat awal dan saya antara yang membantu Yayasan Ijabah dan ditubuhkan sejak 2005. Sebenarnya mula-mula sekali yang maknanya boleh katakan pengasas bagi yayasan, pengasas bagi amal-amal kebajikan tu saya lead, tapi pengasas sampai mendaftarkan tu maknanya sahabat yang ada lah. Seperti NGO Islam yang lain, penubuhan yayasan ini mempunyai matlamat dan objektifnya yang tersendiri. Yayasan Ijabah ni lebih kepada kebajikan dan kira non-profit organisation yang tidak basah keuntungan. Selain daripada kebajikan, dan kita juga lebih kepada pendidikan. Pendidikan lepas tu sekarang ni kita ada sekolah rendah dan sekolah menengah dan kita sangat bercita-cita benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala bantu nak buat sampai universiti wakaf. Kalau universiti wakaf ni. Jadi universiti wakaf tu konsep dia universiti yang percuma bagi anak-anak orang Islam. Setakat ini, Yayasan Al-Ijabah mengorak langkah dengan penubuhan rumah anak-anak yatim Ijabah dan rumah perlindungan Ukhuwah untuk pesakit HIV Muslim. Berpusat di Seksyen 9 Shah Alam, perjalanan yayasan ini dibantu oleh beberapa orang kaki tangan yang menyumbangkan hikmat bakti mereka di sini. Kaki tangan bagi pengurusan rumah HIV kita ada 10 orang, bagi anak yatim kita ada 15 orang. Di pusat sini ada 5 orang. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atau lebih mesra dipanggil Ustaz Amin merupakan salah seorang penggerak utama yayasan ini. Beliau dilahirkan pada 22 Mac tahun 1976 di Johor dan dibesarkan di negeri Selangor. Beliau telah menuntut ilmu di serata negeri bersesuaian dengan pribadinya yang sangat mencintai ilmu. Saya bermula sekolah rendah di Johor. Kemudian sekolah menengah pun di Johor. Jadi selama 5 tahun tu saya belajar di Pondok Lubuk Tapah lah. Jadi bersama arwah guru saya rahmatullah alaih Haji Lah Lubuk Tapah tu. Jadi saya belajar macam 2 sistem lah, satu sistem pondok dan sistem akademik itu. Jadi habis di Niampuri, Kelantan, saya pergi masuk Universiti Melaya di Kuala Lumpur mengambil bidangnya syariah dan undang-undang. Dari segi profesional, beliau merupakan seorang peguam syariah dan pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University, Rusia. Selain itu, beliau juga turut berkecimpung dalam bidang dakwah dan sering muncul di kaca televisyen. Walaupun baru menjangkau usia 35 tahun, namun kegiatan dakwahnya telah dilakukan lebih dari 10 tahun. Sebenarnya dakwah ni semenjak saya sebelum grad di universiti pun yang ni saya dah mula bagi ceramah, bagi pengajian, mengajar orang Quran, mengajar bahasa Arab. Jadi apabila selesai selepas pengajian tu, maka ketika itu saya lebih aktif lagi lah, maksudnya untuk menyampaikan di luar. Baru-baru ini, Al-Fadil Ustaz Amin telah menerima jemputan untuk menyampaikan ceramah bersempena Al-Hijrah
di salah sebuah sekolah di kawasan Pelabuhan Kelang. Bertepatan dengan tema Ma'al Hijrah, Ustaz Amin membawa penghuni rumah perlindungan Ukhuwah untuk turut sama mendengar ceramahnya. Seawal jam 7 pagi, Ustaz Amin sudah bersiap siaga bersama dengan penghuni rumah ini menuju ke lokasi jemputan. Sesi ceramah yang berlangsung selama sejam ini membuktikan usaha mendekatkan jurang antara pesakit HIV daripada masyarakat tidak terhalang. Okey, pada pandangan saya rasa usaha Ustaz untuk membawa pesakit itu memang satu usaha yang sangat murni. Jadi apabila Ustaz membawa ke sekolah dan tunjuk kepada pelajar-pelajar semua, saya rasa bukan setakat satu usaha yang baik kepada pesakit itu sendiri, tetapi kepada pelajar juga, supaya secara tak langsung pelajar ni boleh jadikan iktibar supaya tidak melalui nasib yang samalah seperti mereka. Saya rasa memang baiklah supaya sama-sama dia pun mendengar dan juga didedahkan dengan suasana di luar, supaya masyarakat boleh terima dia dan dia tidak rasa tersingkir. Saya rasa baguslah Ustaz tu buat kaedah yang macam ni. Sifat keprihatinan Ustaz Amin juga dilihat melalui kerja amalnya bagi membantu golongan yang memerlukan. Namun begitu, kesibukannya dalam tugas harian tidak membataskan waktunya untuk mengingati saudara Muslim di luar sana. Beliau turut aktif menyertai misi bantuan kemanusiaan, mangsa peperangan dan bencana alam seperti di Pakistan dan Indonesia. Benda-benda lain yang kita buat, kita ada buat macam menganjurkan korban di Kemboja, di Vietnam, di luar tu lah, di luar daripada Malaysia. Sebelum tu, sebelum yayasan ni lulus, kita pun biasa maknanya menghantar bantuan. Contoh macam tsunami di Aceh, gempa bumi di Pakistan, tsunami di Aceh 2004, gempa bumi 2005, gempa bumi di Yogyakarta, gempa bumi di Bengkulu. Walaupun banyak cabaran yang dilaluinya untuk mencapai matlamat yayasan, namun segalanya ditolak ke tepi. Sokongan isteri dan anak-anak yang tercinta menguatkan lagi semangatnya untuk meneruskan perjuangan murni beliau. Bagi diri saya dan yayasan sendiri fitnah lah. Kadang ada orang kadang-kadang dia tak mau kebaikan tercetus di tangan orang lain. Dia nak tangan dia saja. Kadang-kadang bila kita boleh buat satu benda, dia ada orang tak suka, ada orang yang fitnah, ada orang yang buat cerita macam-macam, ada yang sangka buruk. Bertunjangkan kebajikan dan pendidikan Yayasan Al-Ijabah, melihat masa depan anak-anak yatim terus terjamin. Perjuangan Ustaz Amin bersama rakan-rakannya diteruskan lagi dengan membantu seramai mungkin anak-anak yatim di Malaysia. Tatkala melihat nasib kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa sewaktu menyertai misi kemanusiaannya di Pakistan, jiwanya tersentuh. Sejak itu, hatinya tergerak untuk menubuhkan rumah perlindungan khusus untuk anak-anak yatim. Permulaannya kita menjaga anak yatim start 2005 sampai anak yatim yang tahfiz, sampai sekarang hampir 100 anak-anak kita, dan bagi rumah anak yatim ni kita berada di Puchong. Biarpun keadaan asrama tidak terlalu besar, namun wajah ceria anak-anak ini jelas menggambarkan kegembiraan mereka. Buat masa ini, rumah anak-anak yatim Ijabah menempatkan seramai 80 orang. Mereka akan diawasi dari segi akademik dan pendidikannya. Ustaz Ibrahim, salah seorang guru tahfiz yang berasal dari Patani, Thailand, sangat mementingkan disiplin, terutama sekali soal ibadah. Kat sini memang dia ada undang-undang tetap. Di antaranya undang kita bagi dua lah. Undang maknanya dosa besar dengan dosa kecil kan. Bagai aur dengan tebing,
Itulah gambaran yang dapat ditafsirkan melalui hubungan erat anak-anak di sini agar jurang antara mereka tidak dilihat terlalu besar. Bagaikan sebuah keluarga, segala permasalahan dikongsi bersama. Hubungnya saya dengan di antara pelajar ni, jadi alhamdulillah lah. Saya ni jenis macam orang yang banyak bergurau lah dengan budak-budak. Saya banyak, tapi waktu mengajar saya keras. Tapi waktu main memang saya gurau-gurau dengan budak. Saya rasa suasana tinggal belajar sini seronok. Saya seronok dengan kawan-kawan semua. Kawan-kawan tidak sombong dan mereka pun tak ada menyendiri ataupun berdendam ke apa. Kami kalau ada apa-apa masalah, kita orang selalu bincang. Abdul Rashid, bekas pelajar dan penghuni di rumah anak-anak yatim Ijabah, merupakan salah seorang pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sangat aktif. Kehilangan ayah tercinta sewaktu berusia 11 tahun mendorong ibunya untuk menghantarnya ke sini. Saya ditempatkan di rumah yatim Al-Jabah ni pada umur saya 13 tahun. Dan saya telah duduk di sini selama 4 tahun lebih. Kagum dengan kepribadian Ustaz Amin, beliau amat menyenangi suasana dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan di sini. Banyak nilai murni yang diperoleh serta memberikan kesan yang sangat positif kepada perkembangan akhlak dan sahsiah dirinya. Yang paling waktu saya masuk sini dulu paling dia orang tekankan sekali disiplin, tanggungjawab dengan akhlak lah memang paling tekankan. Perkembangan positif dirinya turut diakui sendiri oleh Ustaz Ibrahim. Rashid ni dia duduk dengan saya tu memang lama. Dia paling lama lah di antara pelajar kat sini sebab dia tu semenjak umur 13. Dia ni adalah seorang anak yatim. Tapi alhamdulillah dari segi pelajaran dia, alhamdulillah. Al-Quran pun alhamdulillah dia baca tu alhamdulillah. Lepas tu kat sekolah pun alhamdulillah lah. Menyedari keperluan pendidikan dalam arus global, sekolah rendah dan menengah telah ditubuhkan di bawah pentadbiran Yayasan Al-Ijabah. Untuk sementara waktu, sekolah ini menyewa tempat di aras 1 Kompleks 3C, Majlis Perbandaran Subang Jaya di Bandar Sunway. Yang penting bagi anak yatim pendidikan lah. Dan saya akan menitik beratkan pendidikan. Sebab untuk makan minum, banyak orang buat anak yatim makan minum, tapi pendidikan akhlaknya, pendidikan tu agak kurang dijaga. Kita memang tekankan. Jadi dan realitinya, dia orang ni oleh kerana tak ada ayah, tak ada orang merhatikan, tak ada orang nak marah. Sebab orang biasa takut ayah je. Biasa dia nakal sikit. Jadi mak ni, mak marah-marah pun anak pun tak tahu je kan. Jadi saya memang dulu bila bersama anak yatim, saya mencari satu formula macam mana cara nak melembutkan hati anak yatim ataupun orang-orang semua lah, anak-anak pun semua kan. Jadi ketika saya pergi ke Hadramaut, saya bertamu di rumah Habib Omar bin Hafiz di Hadramaut. Jadi di situ Habib Omar bin Hafiz dia mengajarkan kepada saya, dia kata ajar anak-anak kamu ni dengan selawat-selawat. Malahan dia bagi satu set buku selawat pada saya. Dia kata selawat boleh melembutkan hati orang. Cikgu Azrul Adib, salah seorang guru yang berasal dari Selangor, sudah hampir 4 tahun berkhidmat di sini. Mengambil jurusan ACCA di Universiti Teknologi Mara, beliau telah diamanahkan untuk mengajar subjek perakaunan, perdagangan dan kemahiran hidup. Merangkap guru penolong kanan hal ehwal pelajar, cabaran-cabaran yang mendatang ditempuhi dengan penuh kesabaran. Cabarannya sangat banyak. Antaranya ialah kita perlu memberikan fokus yang tinggi kepada diorang supaya pasal apa mereka ni kurang kasih sayang. Okey. So bila kita ambil mereka ni, mereka kerap untuk menjauhkan diri daripada kita. Okey. So untuk mendekatkan diorang kepada ilmu ni agak susahlah. Atas dasar keprihatinan terhadap kebajikan anak-anak yatim ini, beliau bersama rakan-rakannya berusaha sekuat mungkin untuk mendidik pelajarnya agar mencintai ilmu. Pendekatan yang digunakan juga sesuai dengan matlamat yang ingin dicapai. Pendekatan kita gunakan kat sini ialah pendekatan Imam Asy-Syafi'i.
iaitu Imam sebagai pemimpin, okey, dan Asy-Syafi'i itu daripada segi akademik dia, sosial, syahsiah, fizikal dan juga emosi dia. Kejayaan anak-anak ini melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi sama ada di dalam maupun luar negara merupakan hadiah yang amat bermakna kepada mereka. Harapan Azrul adalah ingin melihat anak-anak didik beliau berjaya di dalam hidup, seterusnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Harapan saya dan pesanan saya ialah supaya mereka dapat berjaya di masa hadapan, supaya dapat memimpin negara kita ke arah kecemerlangan dan membawa anak-anak yatim yang lain dan anak-anak orang susah yang lain supaya lebih berjaya daripada mereka sendiri. Peluang Rashid ditempatkan di sini memberikannya sinar baru untuk dia terus mengecap kejayaan walaupun tanpa ayah tercinta di sisi. Setiap insan melakukan kesilapan. Kesilapan kali pertama mengajar mereka erti kehidupan. Rumah perlindungan ukhuwah, sinar baru buat mereka. Rasulullah pernah bersabda bahawa setiap Muslim itu adalah bersaudara. Menyedari tanggungjawab agar bantu-membantu sesama Muslim itu dijalankan, usaha Yayasan Al-Ijabah tidak terhenti setakat di sini sahaja. Rumah Perlindungan Ukhuwah ditubuhkan khusus bagi pesakit-pesakit HIV Muslim yang hilang tempat bergantung. Dalam bab HIV ni, Nabi dah sebut dalam satu hadis di Selangor, orang HIV ni difatwakan dalam golongan riqab. Riqab ni maknanya orang yang terhamba jiwanya, orang yang terhamba yang perlu kita bantu. Bersama merdeka riqab kan. So jadi Nabi pernah kata man a'taqa riqab, siapa yang bantu untuk bebaskan orang riqab ni, a'taqallahu lahu bikulli aduwin min a'dahi minan nar. Allah akan lepaskan setiap sendinya daripada api neraka. Jadi tanggungjawab membela HIV ni bukan sahaja kemanusiaan, tapi Nabi sebutkan satu peluang. Jadi kita cuba nak rebut peluang ini. Bertempat di Seksyen 4, Petaling Jaya, mereka berlindung dan menerima rawatan di sini. Ruang rumah yang terhad menjadikan pihak yayasan hanya mampu menerima pesakit sekitar 15 orang sahaja. Khairul Azmi merupakan individu yang berhikmat sebagai pengurus di sini. Fungsi penubuhan rumah Al-Ijabah Darul Ukhuwah adalah untuk menyelamatkan sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang sebelum ini telah tinggal di kemudian daripada akidah mereka terpesong. Jadi kita tubuhkan rumah ini untuk menjaga ubat-ubat diorang, menjaga hospital, appointment hospital agar mereka dapat pulih seperti sedia kala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aktiviti yang dilakukan di sini cenderung ke arah penyucian jiwa dan pemantapan rohani. Bermula seawal pagi, rutin harian mereka dihiasi dengan ibadah-ibadah wajib dan sunat. Program harian mereka disusun oleh Rosnani yang berhikmat sebagai pengurus program. Bermula seawal, buat masa yang mula start awal tahun ni, seawal 3 pagi kita dah kejutlah bangun untuk qiyamul lail lah. So seawal pagi 3 pagi and then sampai pukul 7 tu dia orang dah mengaji Asmaul Husna. Sampai pukul 8 kita ada alunan Asmaul Husna tu. Lepas baru kita buat perjumpaan pagi setiap hari. Lepas tu kita ada khusus-khusus yang dipanggil oleh macam jabatan-jabatan luar kan. Macam hari tu kita pergi wanita dan AIDS, walaupun wanita tapi kita panggil dia orang kan. Dia duduk di kelompok wanita yang tak tahu pun hadiran dia orang. Lepas tu kita ada macam pernah saya hantar dia orang pergi kursus buat kek. 10 orang, 12 orang pergi. So dia orang dah pandai buat kek, insya-Allah. Suatu hari nanti berguna untuk dia orang lah. Selain mengikuti Ustaz Amin ke ceramah-ceramah luar, mereka juga menerima kunjungan oleh penceramah khusus pada setiap minggu. Ustaz Amirul Izam
pendakwah bertauliah dari Jabatan Agama Islam, memenuhi jemputan untuk memberikan kuliah di sini. Saya di Darul Ukhwah bahagian mengajar dan menjaga aktiviti keagamaan, terutama sekali mengajar mereka macam mana mengambil wuduk, bersolat. Kebanyakan daripada mereka ni ada yang datang daripada ada asas agama, tapi kebanyakannya tidak ada asas agama. Maka kita mengambil peluanglah pada waktu dan ketika ini untuk bersabar dengan diri kita ni, nak mengajar dan membentuk mereka menjadi manusia yang ada kehidupan beragama yang baik. Melalui program ini, mereka tidak akan rasa tersisih dan jauh dari masyarakat luar. Rohaya yang aktif sebagai sukarelawan sebelum ini merupakan salah seorang kaki tangan yang bertanggungjawab menguruskan makan minum penghuni-penghuni di sini. Tidak mempedulikan pandangan negatif masyarakat luar terhadapnya, beliau sangat gembira dan senang hati dengan pekerjaan yang dipilihnya sendiri. Mula-mulanya memang kita join tu bukan untuk tak tahu, tapi bila kita dah duduk sini dia macam ada satu kepuasan tau. Bila kita dapat tolong orang, bila kita tengok orang tu, asal kita tengok orang tu datang bertongkat, lepas tu lama-lama okey. Bukanlah sebab kita seorang kan, tapi atas usaha semua dengan kuasa Tuhan kan. Beliau amat berharap agar masyarakat luar tidak menyisihkan pesakit-pesakit HIV kerana realitinya penyakit tersebut sangat sukar untuk dijangkiti. Kita tak tahu, memang kita takut kan, tapi cubalah cari info-info. Sekarang dah media pun dah banyak keluar cara-cara untuk mengelak daripada jangkitan, cara-cara macam-macam cara lah kan, yang mengatakan yang benda ni susah nak berjangkit. Bagi Zul, bukan nama sebenar, terperangkap dengan durjana dadah sewaktu ketika dahulu telah merubah sebahagian besar hidupnya. Walaupun sudah berkali-kali dimasukkan ke penjara dan pusat serenti, namun semuanya ibarat mencurah air ke daun keladi. Dia telah disahkan menghidap penyakit HIV pada tahun 2008. Mula-mula perasaan saya rasa macam tertekan lah. Lagi satu pula, bila saya tertekan, saya balik kepada kakak saya. Jadi saya tak sampai hati nak cerita. Jadi kebetulan pun doktor bagi tahu kakak saya. Jadi kakak saya dapat tahu. Jadi saya balik sampai rumah kakak saya tanya saya, dia dengan saya je dua orang. Jadi saya cakap memang betul mungkin dah lama saya kena, tak tahu lah. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, Zul tetap reda dengan takdir yang ditentukan untuknya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagi saya, reda je lah. Dah benda nak terjadi. Takkan pula kita nak ulang yang kali kedua pula kan. Benda dah terjadi, kita tak mampu buat apa. Cuma kita berdoa je lah. Penyakit kita cepat sembuh, boleh sihat. Hari-hari baru kena berdoa, sihat tubuh badan. Boleh buat kerja macam orang biasa. Bagi penghuni-penghuni di sini, mereka tetap bersyukur kerana masih ada lagi insan yang luhur hatinya mempertahankan nasib hidup mereka. Rumah perlindungan ukhuwah ini telah memberikan sinar baru buat mereka untuk terus kuat dan tabah mengharungi hidup. Ibarat kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Apa yang mereka harapkan? Stigma buruk masyarakat terhadap pesakit HIV ini akan terpadam dan menerima kehadiran mereka seperti insan lain. Bila kau berhenti, sesal dan menyesali, tersungkur dan menangis di pintu hati.